Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada peserta-peserta dan juga penganjur seminar ICIEL 2020. Saya Ahmad Khairuddin bin Taha akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Persepsi Siswa Pendidik terhadap Elemen Fiqh Ikhtilaf dalam Kurikulum Fiqh IPGM. Jadi kajian saya ini berbentuk kajian pandangan siswa pendidik. Siswa pendidik itu kita kata satu gelaran lah yang kita bagi kepada pelajar-pelajar di IPG. Dia ni bakal guru, jadi kita panggil siswa pendidik kerana mereka bakal guru. Jadi kajian ni pandangan mereka terhadap elemen fiqh ikhtilaf dalam kurikulum fiqh IPGM. Elemen ikhtilaf tu merujuk kepada kita kata macam mana seseorang itu mempunyai kecerdikan, kefahaman terhadap perkara-perkara ikhtilaf yang berlaku. Jadi kalau dia ada dia memperlihatkan kefahaman dan juga kecerdikan di dalam berinteraksi dengan perkara-perkara ikhtilaf, itu seolah dia menguasai fiqh ikhtilaf. Jadi konsep itu ataupun istilah fiqh ikhtilaf ni yang kita guna ni ialah apa yang dinyatakan oleh Al-Qaradawi, yang mana Al-Qaradawi telah membahagikan cabang ilmu fiqh itu kepada 5. Salah satunya adalah fiqh ikhtilaf. Baik. Jadi fiqh ikhtilaf yang kita kaji ialah kepada siswa pendidik dalam program PPSMP dan juga PSMP. PSMP merujuk kepada program ijazah sarjana muda perguruan. Sebelum mereka masuk PSMP, mereka duduk dahulu, mereka mengambil dahulu, mereka belajar dahulu di PPSMP, iaitu program persediaan. Jadi semasa lebih kurang kita kata tempoh pengajian mereka semasa persediaan dan juga semasa program ijazah sarjana muda perguruan ini lebih kurang tempohnya 5 tahun. Di IPG dia banyak program yang mereka tawarkan. Ada program PDPLI, ada program PDPM, DPLD dan lain-lain. Tapi tumpuan kita kepada program PPISMP dan juga PISMP. Jadi program PSMP, dalam program PSMP ni banyak kursus-kursus yang mereka ambil. Semasa 8 semester yang mereka ikuti itu banyak kursus yang diambil. Tapi tumpuan kita dalam kajian ini hanyalah kepada kursus ataupun subjek-subjek yang berkaitan dengan ilmu fiqh sahaja, kerana kajian kita dalam bidang fiqh ikhtilaf. Jadi kursus tumpuan kita adalah berkisar kepada subjek PIMK 3083 iaitu pengajian fiqh, dan juga FKIK 3013 fiqh kekeluargaan, semua subjek fiqh lah. Dan juga ada satu lagi subjek fiqh semasa program persediaan, iaitu subjeknya adalah pengantar ilmu fiqh. Jadi 3 subjek ini diberi tumpuan dalam kajian yang saya jalankan. Jadi latar belakangnya, cabaran semasa fiqh ikhtilaf. Sebenarnya perkara khilaf ini sebenarnya satu perkara yang sangat besar lah, yang boleh menjadi ancaman di dalam kalangan umat Islam, dalam kesatuan umat Islam. Semua orang dalam bidang agama dia tahu bahawa perkara khilaf ini kalau silap-silap buat, dia boleh menyebabkan kesatuan umat Islam berpecah, bahkan berperang, seperti mana yang kita tengok sekarang ni, atas sebab ideologi yang berbeza. Jadi perkara fiqh ikhtilaf boleh menjadi ancaman kepada umat Islam. Kalau kita tengok sejarah negara kita pun telah berlaku pertemuan antara aliran golongan tua dan juga aliran golongan muda, kaum muda ataupun kaum pembaharuan. Ni berlaku mungkin kita kata dalam yang hangat jugalah, mungkin startnya pada 40-an, 50-an dan berterusan sampai sekarang. Sampai sekarang ni juga ada satu lagi golongan liberal, tapi liberal ini tidak, bagi saya lah, tidak memberi ancaman yang kuat sangat, kerana hujah-hujah mereka itu ialah hujah-hujah yang dangkal.
Jadi, begitu juga dengan penyebaran idea-idea ekstrim. Dikhawatiri telah menular ke institusi pengajian dalam negara. Kalau kita saya rujuk dalam tulisan saya, boleh baca di sana. Contohnya berita harian, ada utusan Malaysia yang bertarikh Oktober 2018 itu memang ada. Kita kata idea-idea ekstrim telah masuk ke institusi pengajian dalam negara kita. Jadi kita tidak mahulah bakal guru kita, bakal siswa pendidik kita ni terpengaruh dengan idea-idea yang kita kata yang boleh merosakkan kesatuan kita, yang mana idea-idea yang tidak mampu untuk menguruskan, tidak mampu untuk berinteraksi dengan perkara-perkara ikhtilaf. Contohnya kita kata tidak berlapang dada, tak berlapang dada dengan perkara-perkara ikhtilaf, kita tak mahu. Jadi ekstrim gitu. Jadi penyataan masalah ni dibuat berdasarkan pada audit MQA yang mengatakan bahawa kurikulum PSMP Pendidikan Islam ini dapat ruang penambahbaikan. Begitu juga pengalaman di lapangan saya, kebetulan saya mengajar di IPG dan kita mengajar subjek-subjek fiqh ini. Jadi saya pun melihat bahawa elemen-elemen fiqh ikhtilaf ini belum memadai dalam kurikulum. Ada kes-kes pelajar kita yang dilihat bimbang dan tidak setuju dengan isi kandungan tertentu yang terdapat dalam kurikulum fiqh. Kerana apa? Kerana mereka beranggapan, mungkin mereka belajar daripada guru-guru mereka atau dari YouTube dan sebagainya, benda-benda ikhtilaf ni, jadi mereka seolah melihat perkara itu perkara yang bid'ah, yang sesat, masuk neraka. Sedangkan perkara itu hanyalah perkara-perkara furuk sahaja, perkara cabang, yang mana perkara ini telah berterusan sejak ribuan tahun dahulu. Sejak daripada zaman sahabat dahulu dah ada ikhtilaf. Kita kata contohnya dalam soal baca kunut dalam solat subuh telah ada ikhtilaf. Baik, pemerhatian di lapangan, saya dapati bahawa pelajar-pelajar ni ada juga dari segi kurang yakin untuk berdepan dengan isu-isu ikhtilaf fiqhi yang berpakit. Jadi tidak yakin. Sedangkan nanti dia yang akan mengajar di sekolah, dan sebahagian atau mungkin kita kata sebahagian kecil lah, apa yang mereka ajar tu dalam subjek fiqh itu benda-benda yang diikhtilafkan. Jadi kalau dia tidak yakin, seolah macam tak yakin tu, kita rasa sepatutnya yakin lah kan, sepatutnya yakin lah. Kalau tak yakin tu jadi susah lah. Susah macam mana mereka mahu menyampaikan kurikulum yang sepatutnya mereka sampaikan, sedangkan mereka tiada berkeyakinan terhadap konten yang ada. Begitu juga dari segi pandangan pakar. Jadi pandangan pakar, saya alhamdulillah kebetulan dapat menghadiri dan juga membentangkan dalam satu persidangan dan satu seminar yang dibuat di KUPU SB, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, yang mana antara ucap pertama yang diucapkan oleh Rektor Universiti itu nama Dr. Haji Adnan Haji Masar, dan juga pada masa itu juga Profesor Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri, Rektor kuis pada masa itu juga menzahirkan, mengatakan kelemahan bakal guru dalam berinteraksi dengan isu ikhtilafiyah adalah suatu perkara yang membimbangkan. Jadi perkara ini perkara yang pentinglah untuk kita melihat dengan lebih dekat. Objektif dalam kajian ini adalah untuk meninjau persepsi siswa pendidik terhadap elemen fiqh ikhtilaf yang terdapat dalam kursus-kursus di IPGM. Jadi dalam penulisan saya itu saya meletakkan ada 4 soalan kajian saja, yang mana nanti kita tengok dari segi dapatan kajian macam mana. Kepentingan kajian dari segi ilmu, insya-Allah dapat memperkukuhkan teori fiqh ikhtilaf. IPGM mungkin kita kata dari segi IPGM dapat membuat penambahbaikan kepada kurikulum. Mudah-mudahan dari segi siswa pendidik, kita kata bila kurikulum dah baik, dia akan memberi satu kefahaman yang baik dalam isu-isu fiqh yang berbangkit
Bila dia di sekolah, dia boleh jadi ikutan. Dalam masyarakat pun dia boleh jadi ikutan. Dari segi KPM, kita kata kurikulum yang dibekalkan oleh KPM itu boleh disebarkan dengan sebaik mungkin tanpa prejudis. Dari segi metodologi kajian, ni kajian saya ni, saya guna soal sildik, guna Google Form, suruh mereka jawab, kemudian kita ekstrak semula dalam Microsoft Excel. Bila dah dapat semua, dah jawab soalan saya ni, ada item terbuka dan juga ada item tertutup. Rumusan dapatan kajian, ada 5 rumusan. Tadi soalan kajian muka 5 lah, lupa. Soalan kajian muka 5. Baik, dapatan kajian. Dari segi kefahaman dan kemampuan siswa pendidik untuk berinteraksi dengan isu ikhtilaf. Jadi majoriti, iaitu 80%, mengatakan bahawa mereka boleh memahami isu ikhtilaf dengan baik yang terjadi dalam negara. Alhamdulillah. Namun begitu, hanya 60% dari kalangan mereka mengatakan mereka setujulah bahawa mereka yakin untuk berinteraksi. 40 merasakan bahawa mereka kurang yakin untuk berinteraksi. Baik, itu dapatan pertama. Dapatan kedua, dari segi persetujuan siswa pendidik terhadap isi kandungan KSSR, kurikulum yang dibekalkan oleh pihak KPM. Jadi kita kata majoriti lah setuju dengan isi kandungan yang dibekalkan. Namun ada sekelintir yang barangkali belum lagi mampu untuk berlapan dada dan juga bertoleransi dalam masalah khilafiah. Ada jugalah sikit. Seterusnya, pengetahuan tentang perkembangan semasa isu ikhtilaf. Jadi siswa pendidik dia bersetuju bahawa wujudnya, kita kata, aliran-aliran pertembungan ni mereka wujud. Mereka kata majoriti siswa pendidik, iaitu sebanyak 66%, juga sedar bahawa pertembungan yang terjadi adalah tidak sihat. Perkara-perkara ikhtilaf yang terjadi ini, ada yang sihat, ada yang tidak sihat. Sebahagiannya sihat, sebahagian tidak sihat. Okey, baik. Seterusnya, kecukupan elemen fiqh ikhtilaf dalam kurikulum fiqh IPJM. Majoriti siswa pendidik, iaitu sebanyak 66%, mengatakan bahawa kurikulum fiqh tidak memadai untuk memberi kefahaman kepada isu-isu ikhtilaf yang berbangkit. Ini satu benda yang kita kata. Jadi lupa saya bagi tahu, siswa pendidik yang kita ambil survey ini, mereka ini sebenarnya telah belajar di IPG dan mereka telah tamat pengajian mereka. Jadi mereka telah lalui satu proses pengajian dan tumpuan kita kepada subjek fiqh itu sendiri. Kepentingan penerapan elemen fiqh ikhtilaf pula macam mana? Jadi kesemua siswa pendidik menzahirkan pandangan tentang pentingnya penerapan elemen fiqh ikhtilaf dalam kurikulum PPSMP dan juga PSMP. Okey, setakat itu saja pembentangan saya. Semoga ada manfaatnya. Sekian, terima kasih.